Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, terima kasih kepada kamu yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Dan bagi yang belum tekan butang subscribe, saya mohon bantuan daripada kamu semua untuk tekanlah butang subscribe, kerana bantuan anda amat-amat saya hargai, dan supaya saya lebih semangat untuk buat konten-konten yang lebih berkualiti. Hari ini menjelang hari masuknya seminggu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Akhirnya beliau telah menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, dan Agong telah berkenan untuk menerima menghadap Anwar Ibrahim. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk menerima menghadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Negara pada petang kemarin. Menurut pihak istana, sesi menghadap yang bermula jam 5 petang itu merupakan kali pertama sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 pada Khamis yang lalu. Sesi menghadap akan bermula pada jam 5 petang itu merupakan yang kali pertama buat yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak beliau menerima surat cara pelantikan jawatan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia Perdana Menteri ke-10 di Istana Negara diistiadat pada 24 November lepas di Istana Negara menurut kenyataan tersebut. Sesi menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong diadakan sehari sebelum Majlis Raja-Raja Melayu yang dijadualkan akan bersidang pada hari ini. Malaysia kini telah menghantar permintaan untuk mendapatkan komen di kumpulan WhatsApp rasmi Perdana Menteri untuk pengamal media, termasuklah bertanyakan jika sesi menghadap Agong hari ini ada kaitan dengan pembentukan kabinet yang baru. Dari Suara Rakyat bergema di channel ini, saya fikir pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong kali ini pastinya ada sedikit kaitan, dan pastinya saya fikir berkenan juga dengan perkenan daripada Seri Paduka Baginda untuk menteri-menteri kabinet, untuk senarai kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya fikir setidak-tidaknya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan bertanyakan kepada kepada Perdana Menteri kita. Setidak-tidaknya Baginda akan bertanya bagaimana keadaan perkembangan untuk senarai menteri kabinet untuk kerajaan perpaduan ini. Setidak-tidaknya sekurang-kurangnya saya fikir Baginda yang di Pertuan Agong akan bertanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim apa perkembangan semasa kerajaan perpaduan negara Malaysia, dan pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan ditanya. Saya fikir setidak-tidaknya Agong akan tanya siapa mungkin bakal timbalan Perdana Menteri seterusnya. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim setidak-tidaknya pasti akan dinasihati dan akan diberikan kata-kata semangat daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, terutamanya di dalam pembentukan senarai kabinet baru, supaya yang amat berhormat Perdana Menteri dapat melaksanakan secepat mungkin pembentukan kabinet ini supaya kerajaan dapat berfungsi dengan sempurna. Okey, so itu saja Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bagi kamu yang pertama kali di dalam channel ini, saya mohon untuk kamu tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah lama bersama dengan channel ini, yang sudah tekan butang subscribe. Terima kasih diucapkan kepada semua. Bagi kamu yang pertama sekali berada di channel ini, tolong tekan butang subscribe untuk memberikan saya semangat untuk meneruskan perjuangan kita untuk menjadi suara rakyat.
Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, disahkan bahawa rakyat Malaysia bakal menerima bantuan sara hidup BHH untuk tahun 2023. Rakyat Malaysia bakal menerima bantuan sara hidup BHH untuk tahun 2023. Terkini, rakyat Malaysia bakal menerima bantuan sara hidup BHH tahun 2023. Maklumat terbaru, rakyat Malaysia bakal menerima bantuan ini bagi tahun 2023. Ini adalah merupakan satu usaha daripada kerajaan bagi membantu rakyat daripada golongan berpendapatan rendah yang telah terjejas, bagi membantu untuk meringankan beban para golongan B40. Seperti mana yang kita tahu, tuan-tuan dan puan, negara kita baru saja mendapat seorang Perdana Menteri yang baru yang memang hebat, dan saya pasti dia akan berpegang kepada janji-janji manifesto beliau, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Beliau baru saja mengangkat sumpah dan diangkat sebagai Perdana Menteri pada hari Khamis minggu lalu, dan beliau juga adalah sebagai pemimpin Pakatan Harapan telah memperkenalkan satu gagasan atau manifesto bagi membantu rakyat sekiranya dia pilih untuk mentadbir negara. Pada manifesto mereka itu, tuan-tuan dan puan, mengenai bantuan sara hidup BHS 2023 untuk makluman semua berdasarkan pengenalan gagasan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam manifesto tawaran harapan PRU ke-15, yang mana salah satu daripada tawaran tersebut adalah mereka telah menyenaraikan satu tawaran untuk seluruh rakyat Malaysia untuk meneruskan bantuan berbentuk tunai kepada rakyat Malaysia dari golongan yang memerlukan dan berpendapatan rendah. Pada manifesto 2022 PRU ke-15 itu, antara 5 manifesto Pakatan Harapan. Yang pertama, menangani kos sara hidup, iaitu hapus kartel dalam sektor bahan makanan dan keperluan asas bagi elak persaingan kaut keuntungan yang melampau. Dan seterusnya, inilah yang kita nantikan, iaitu bantuan sara hidup. Di dalam manifesto yang kedua, iaitu basmi kemiskinan, iaitu meneruskan bantuan sara hidup atau BSH, dan sarapan percuma juga diberikan bagi membantu atasi kos sara hidup. Reformasi pendidikan, salah satu juga manifesto yang diwar-warkan oleh Pakatan Harapan. Reformasi pendidikan iaitu memberikan allowance khas kepada guru, menurunkan kadar lost grade generation, pulih jurang pembelajaran kerana penutupan sekolah akibat COVID-19. Wow, ini barulah kerajaan rakyat. Menjamin kebajikan pekerja. Salah satunya juga ialah menjamin kebajikan pekerja dengan pelan dasar gaji minimum yang tersusun bagi capai sasaran negara berpendapatan tinggi. Ini baru kerajaan rakyat. Terima kasih Pakatan Harapan, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Harap-harap jadi kenyataan. Dan seterusnya, kediaman harapan untuk rakyat. Kediaman harapan untuk rakyat pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Rumah mampu milik, mampu sewa, kos rendah dan sederhana di lokaliti yang memerlukan. Perbanyakkan skim rent to own, iaitu sewa untuk beli. #Malaysia berintegriti. Itu adalah 5 manifesto Pakatan Harapan yang telah disiarkan di Sinar, itu di Sinar Krangcraft ataupun di Sinar Sinar Harian rasanya, sinarharian.com.my, iaitu 5 manifesto. Saya sangat tertarik dengan manifesto, semuanya manifesto yang memang betul-betul mengutamakan rakyat. Ini yang kita nanti-nantikan. Jadi tuan-tuan dan puan, manifesto ini memang kita nanti-nantikan kerana salah satunya yang sangat dinantikan seluruh rakyat Malaysia adalah menangani kos sara hidup. Ini betul-betul diperlukan, iaitu hentikan kartel makanan, hentikan kartel bahan makanan dan keperluan asas, iaitu mereka yang sewenang-wenang mengambil keuntungan berlipat kali ganda, berlampau-lampau, sehingga rakyat pula terpaksa membayar dengan kos yang amat-amat tinggi. Dan kedua, pastinya, iaitu untuk membasmi kemiskinan,
yaitu Pakatan Harapan berjanji dalam manifesto mereka bahawa mereka akan meneruskan bantuan sara hidup dan ditambah baik. Itulah saya kata, bukan sahaja diteruskan tetapi ditambah baik, yaitu dengan memberikan sarapan percuma bagi bantu atasi kos sara hidup. Sarapan percuma, yo, hoi, syok ni. Ini semangat pergi kerja ni. Pagi-pagi dapat ingat, ada sarapan percuma. Barulah ada semangat mau pergi kerja. Productivity bertambah. Ini barulah Perdana Menteri. Hashtag ini barulah Perdana Menteri. Kemudian apa lagi? Reformasi pendidikan yang dinanti-nantikan oleh seluruh pendidik di seluruh Malaysia. Bukan sahaja mereka dapat dibela, malah pendidikan juga semakin bagus, iaitu allowance khas. Ini yang dinanti ni, allowance khas kepada guru. Allowance khas kepada guru. Saya lihat guru-guru sekarang semakin tanggungjawabnya semakin banyak, tetapi gaji hak tu juga. Baguslah kalau gaji mereka ditambah kerana tanggungjawab mereka makin bertambah. Kemudian menurunkan kadar lost generation, generasi yang hilang. Kerana apa? Untuk memulihkan jurang pembelajaran kerana penutupan sekolah akibat COVID-19. Kita tahu, dulu sekolah tutup lama tahu. Ada anak saya yang baru mau periksaan, sepatutnya tahun ini dianjak pada tahun depan. Jadi itulah yang mungkin perlu diatasi. Lepas tu menjamin kebajikan pekerja. Semua pekerja memang gembira dengan berita ini. Kenapa tidaknya? Pelan gaji minimum. Sekali lagi yang amat penting untuk seluruh pekerja-pekerja di Malaysia. Pelan gaji minimum. Gaji sekarang ini bukannya kita mau tamak, bukan mau tamak, tapi gaji sekarang ini mau makan pun susah, sendiri pun susah, apalagi kalau ada keluarga. Ini belum kita cakap kalau kita mau rasa ada kereta sendiri. Macam mana? Itu belum cakap lagi mau ada rumah sendiri. Sewa pun sudah habis gaji. Lepas tu sewa, kereta, makan pun sudah habis gaji. Simpanan mana? Jangan cakaplah tentang benda-benda yang lain-lain lagi. Patutlah untuk dibantu. Okey, menjamin kebajikan pekerja, iaitu dengan memberikan pelan dasar gaji minimum yang tersusun rapi bagi mencapai negara yang berpendapatan tinggi. Paling seronok bagi semua rakyat Malaysia kerana kita ada satu harapan untuk mendapat kediaman harapan untuk rakyat, iaitu rumah mampu milik. Janganlah tutup hanya ciput je untuk rumah mampu milik. Lebih baik untuk berikanlah siapa saja yang mau, yang layak bagi rumah mampu milik. Lepas tu mampu sewa. Dan dia tiada tanah, tiada apa-apa, sewa. Tapi dengan kadar yang mampu sewa. Lepas tu kos rendah dan sederhana di lokaliti yang memerlukan, dan perbanyak skim rent to own. Ini saya setuju. Kesian juga seperti rumah PPR di bandar tu, sewa sampai bila mau sewa. Kan bagus kalau ada inisiatif daripada kerajaan yang mana kita boleh sewa. Tadi akhirnya dengan kita sewa secara konsisten, tak ada apa-apa masalah, akhirnya boleh dipertimbangkan rumah itu menjadi milik kita. Kan bagus begitu. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.